Pengumuman Kementerian Pengajian Tinggi KPT semalam berkaitan semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di semua kampus institusi pengajian tinggi dilaksanakan secara dalam talian sehingga dalam talian sehingga pengajaran dan mengundang reaksi pelbagai pihak. Satu kenyataan pasti ada yang menerima maklumat itu secara positif tidak kurang secara klinikal. 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Pertama dilaksanakan. Tidak lagi dibenarkan perhimpunan secara beramai-ramai dan sesi pembelajaran dijalankan secara atas talian. Bagaimanakah ia akan dilakukan dan sampai bila? Persoalan-persoalan tersebut akan dijawab selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan kupas satu isu yang berkenaan dengan sedia hadapi kelas maya sesuai dengan norma baharu. Seperti yang kita ketahui bahawa Malaysia sekarang sedang berdepan dengan satu pandemik yang diberi nama COVID-19. Sebenarnya COVID-19 ini sebenarnya memberikan satu impak yang sangat besar kepada industri pendidikan di Malaysia sendiri, di mana warga pendidik terpaksa menyampaikan proses PNP kepada pelajar menerusi secara kelas maya ataupun secara atas talian. Okey, jadi soalan saya sebagai seorang warga pendidik, apakah persediaan diri seorang pendidik itu untuk meneruskan kelas secara atas talian? Mungkin anda boleh memberikan sedikit komen. Silakan. Persediaan diri warga pendidik dalam mendepani pembelajaran secara atas talian. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan tersebut. Okey, baiklah. Soalan tersebut yang merupakan soalan dari aspek persediaan kami warga pendidik dalam mendepani pasca COVID-19 ini dalam mengadakan pembelajaran secara atas talian. Okey, baiklah. Antara persediaan yang utama ialah persediaan dari aspek mental dan fizikal. Kemampuan fizikal dan mental kami haruslah mempunyai keupayaan tersendiri dalam membentuk satu kemudahan untuk melaksanakan pembelajaran secara atas talian ini. Okey, sebagai warga pendidik seperti saya, kami harus bersedia dari aspek kefahaman dalam mengendalikan platform-platform digital yang digunakan untuk mengadakan kelas secara dalam talian ini. Sebagai contohnya ialah Google Classroom. Okey, kami harus meneliti dengan terperinci bagaimana cara penggunaannya dan harus bersedia dari aspek rangkaian dan Wi-Fi dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun belajar secara dalam talian ini turut mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Sebagai contohnya masalah rangkaian yang kurang ataupun yang sukar untuk diakses oleh para pelajar kami. Okey, namun demikian sebagai warga pendidik kami tetap akan melaksanakannya supaya anak-anak didik kami tidak tercicir dari segi pembelajaran mereka sama ada di rumah ataupun di mana mereka berada. Pada masa yang sama, ibu bapa juga harus memainkan peranan yang penting di mana mereka harus membantu anak-anak mereka untuk membantu mereka untuk kekal berhubung dengan kami mengikut jadual yang kami tetapkan secara untuk melaksanakan kelas secara dalam talian ini. Oleh itu, jelaslah pembelajaran atas talian ini mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Okey, sekian, terima kasih. Dalam perkembangan era globalisasi, dalam kemajuan teknologi tentang pendidikan terkini, adakah pensyarah dan pelajar universiti di Malaysia bersedia dalam sistem pembelajaran atas talian? Bagaimanakah pendapat Prof? Okey, sebenarnya perkembangan pembelajaran dalam talian telah pun bermula di sekolah apabila KPM memperkenalkan sekolah Bestari bermula dengan 88 sekolah lagi. Ia kemudian diperluas kepada semua sekolah melalui pembestarian sekolah, seterusnya memperkenalkan penggunaan persekitaran pembelajaran Maya Frog dan sekarang pelantar pembelajaran digital. Sebelum ini, pensyarah dan juga guru telah menggunakan pembelajaran dalam talian ini sebagai sokongan kepada pembelajaran konvensional yang dijalankan dalam kelas ataupun bilik darjah. Namun, pada peringkat awal penggunaannya, ia amat terbatas dan tidak semua pensyarah menggunakannya. Kebanyakan guru dan pensyarah menjadikan pelantar pembelajaran dalam talian sebagai repository untuk pelajar mendapatkan bahan pembelajaran dalam bentuk persembahan PowerPoint dan nota dalam format PDF. Namun demikian, pelaksanaan pemantauan penggunaan di setiap universiti
dan sekolah dijalankan oleh KPM telah sedikit sebanyak memberi kesan terhadap peningkatan pembelajaran dalam talian ini. Bagaimanakah kita mahu menjadikan pembelajaran atas talian sebagai satu budaya di Malaysia? Sesuatu perubahan yang hendak dilakukan bukan boleh berlaku sekelip mata. Ia memerlukan masa, sokongan, dorongan yang kuat daripada pelbagai pihak. Setiap keputusan yang dibuat akan memberi impak besar terhadap sistem pendidikan. Walaupun pada hakikatnya pembelajaran dalam talian sudah dilaksanakan oleh kebanyakan guru terutama ketika tempoh PKP akibat wabak COVID-19, situasi akan menjadi amat berbeza apabila keadaan pulih. Guru kembali kepada rutin harian di sekolah melaksanakan pengajaran secara bersemuka di samping tugas lain. Begitu juga dengan kehidupan murid dan ibu bapa. Oleh itu, perancangan lebih rapi perlu dibuat bagi memastikan pembelajaran dalam talian dapat diteruskan. Guru perlu terus menggunakan pendekatan pengajaran dalam talian bagi menyokong pengajaran di bilik darjah. Pemantauan berterusan oleh pihak sekolah dan kementerian dapat memastikan pelantar pembelajaran digital ini digunakan guru dan murid. Anugerah khas galakan kepada guru dan murid yang terampil dalam pembelajaran dalam talian boleh dipelbagaikan menerusi kategori berbeza dengan menjadikan satu daripada acara tahunan sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan. Di samping itu, pembelajaran dalam talian yang menyokong pembelajaran konvensional. Saya berpandangan sudah tiba masanya KPM bergerak ke hadapan dengan melaksanakan pembelajaran teradun, iaitu gabungan pembelajaran bersemuka ke dalam talian atau dalam talian sepenuhnya. Ini bertujuan membantu murid yang tercicir akibat terbabit dalam aktiviti luar sekolah, mengikut keluarga ke luar negara dalam tempoh panjang, sakit, sudah lama meninggalkan sekolah, mengambil mata pelajaran yang efektif tidak ditawarkan di sekolah mereka, dan murid lemah yang memerlukan masa lebih lama untuk menguasai pembelajaran. Sejak bila penggunaan sistem pembelajaran dalam negara kita meningkat? Musibah yang menimpa negara sedikit sebanyak memberi impak terhadap penggunaan sistem pembelajaran dalam talian. Bermula dengan penutupan tempat belajar akibat jerebu yang melanda beberapa negeri di Semenanjung dan kini penularan COVID-19 di seluruh dunia. Hal ini telah melibatkan penggunaan pembelajaran secara atas talian telah meningkat secara mendadak. Okey, baiklah Puan. Puan sebagai seorang guru, saya ingin menanyakan satu soalan yang berbunyi seperti ini. Lambat laun sistem kelas maya pasti mengambil alih tempat PDPC konvensional selaras dengan kemajuan dunia. Apalagi persediaan dan persiapan yang perlu dilakukan untuk menangani hal ini. Okey, sistem e-pembelajaran sebenarnya bukan sesuatu yang baharu di Malaysia. Malah ianya sudah segandingan dengan negara maju yang lain, cuma ianya agak kurang popular sebelum ini dan hanya menjadi keperluan ketika PKP sahaja. Daripada kaji selidik KPM, didapati bahawa pemilikan peranti elektronik untuk membolehkan PDPC dilaksanakan di rumah agak terhad. Hanya 6% murid mempunyai komputer riba, 5.67% mempunyai tablet, 9% mempunyai komputer riba dan 46% memiliki telefon pintar. Untuk memastikan objektif tercapai, KPM perlu meneliti kaedah yang terbaik dalam memastikan kekangan tersebut. Guru-guru juga perlu menetapkan kaedah yang terbaik yang lebih sesuai untuk diguna pakai dalam memastikan proses pembelajaran tetap diteruskan dan dapat dicapai dengan baik oleh golongan pelajar.
Okey, Puan Hawa, okey, dalam mendepani masalah ini juga, saya rasa dari aspek Institut Pengajian Tinggi turut turut terkesan dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Okey, boleh Puan kongsikan secara ringkas apakah inisiatif ataupun apakah langkah yang diambil dalam mendepani masalah ini dari aspek pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi di peringkat universiti. Terima kasih untuk soalan itu tadi. Saya percaya bahawa setiap institusi pengajian tinggi di Malaysia ini mempunyai inisiatif mereka sendiri dalam menjaga kebajikan pelajar mereka. Dan saya yakin bahawa setiap universiti juga mempunyai peruntukan dana kebajikan pelajar mereka masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan, mereka memperuntukkan untuk setiap seorang pelajar RM100 untuk memudahkan pelajar tersebut membeli akses internet. Di mana saya percaya bahawa inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat membantu pelajar, dan pelajar itu sendiri memberikan respon yang sangat positif dengan bantuan tersebut, dan saya yakin jika pihak pelajar menggunakan bantuan tersebut, ianya akan mempunyai kesan yang sangat baik. Soalan yang seterusnya ialah, daripada pengalaman peribadi, bagaimana maklum, balas dan sikap murid terhadap sistem ini? Teori e-pembelajaran berpendapat bahawa pelajar dapat belajar secara kolaboratif, interaktif dan bersendirian dengan menggunakan prinsip just in time dan kompetensi anywhere, anytime dan anyone. Okey Prof, bagaimana Prof memastikan pelajar benar-benar menggunakan sistem pembelajaran dalam talian? Baiklah, begini Puan. Pembelajaran dalam talian memerlukan disiplin murid dan sokongan ibu bapa dan guru-guru yang kuat. Antara faktor yang menyumbang kepada hilang tumpuan pelajar terhadap pembelajaran dalam internet ialah bahan pembelajaran yang tidak sesuai, masalah campaian internet, kegagalan peralatan teknologi yang digunakan, penjadualan yang tidak sesuai, kurang sokongan ibu bapa dan juga murid yang bermasalah dalam mata pelajaran. Seterusnya, bagi meningkatkan perhatian dan kehadiran murid ketika pembelajaran dalam talian ialah guru boleh menyediakan bahan pembelajaran yang menarik dan sesuai, sama ada dalam bentuk animasi, video, lembaran kerja dan sebagainya. Kandungan pelajaran yang banyak juga boleh dipecah kecil bagi memudahkan murid memproses maklumat dan mengurangkan masa pembelajaran mereka. Aktiviti permainan dalam talian juga dapat meningkatkan tumpuan murid dan pemberian ganjaran bagi setiap murid yang dapat menjawab soalan yang diajukan oleh guru juga tidak terlepas pandang. Guru juga harus sedia merakam pengajaran yang dilaksanakan supaya murid-murid yang tidak hadir tidak tercicir dalam pelajaran mereka. Ibu bapa juga tidak terkecuali memainkan peranan penting dalam menyokong murid-murid untuk terus belajar. Anak-anak mereka perlu disediakan kemudahan asas untuk mereka belajar di rumah seperti talian internet, komputer ataupun telefon pintar yang mereka boleh gunakan untuk menghadiri kelas dalam talian dengan selesa. Di samping kemudahan fizikal, ibu bapa juga perlu bersedia memainkan peranan sebagai fasilitator serta memberikan galakan dan motivasi kepada anak-anak mereka untuk mewujudkan jadual pembelajarannya. Kaedah kelas maya ini juga secara tidak langsung menafikan tuduhan guru goyang kaki sepanjang PKP. Apa pendapat Cikgu Anwar? Okey, terima kasih. Dalam carian untuk frasa Google Classroom baru-baru ini, Malaysia berada tangga kedua di dunia. Ini fakta statistik yang membuktikan usaha sebenar guru di Malaysia yang ramai tidak tahu sudah pasti tidak nampak. Untuk maklumat semua, Google Classroom adalah perisian pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang dikendalikan oleh Google yang menjadi platform yang digunakan oleh KPM. Pendekatan ini sudah digunakan oleh guru di Malaysia dalam e-pembelajaran ketika PKP. Tahniah sekalum penghargaan dan terima kasih kepada warga pendidik Malaysia. Meskipun ditomah dengan berbagai kata kurang manis, tapi guru di Malaysia terus tabah dan gigih
menghadapi berbagai cabaran. Terus mendidik anak-anak Malaysia tanpa jemu. Mereka juga antara petugas barisan hadapan yang tidak didendang. Tahniah rakan guru seperti yang ditulis dalam lirik lagu. Kami guru Malaysia, amanah yang diberi. Kami tak persiakan apa yang kami janji. Tunai, kami tetap akan tunai. Sekian. Okey, itu saja. Terima kasih. Bagaimana pula persediaan guru dan murid? Seperti yang sudah diperkatakan sebelum ini, KPM menjalankan pelbagai kursus bagi menyediakan guru dengan kemahiran menggunakan pelantaran pembelajaran dengan pembelajaran digital serta membina bahan pengajaran. Perkembangan yang positif ini juga dapat dilihat apabila ramai guru mampu menyediakan bahan pembelajaran digital mereka sendiri untuk digunakan murid dan dikongsikan kepada rakan guru yang lain. Ini boleh dilihat melalui kemampuan minat khusus SIG yang diwujudkan bagi membantu rakan sekerja oleh guru yang pakar, antaranya Cek GoTube, kumpulan Telegram, Google Classroom Malaysia dan Facebook Guru, perpustakaan dan media. Namun tidak dapat dinafikan, masih ada segelintir guru perlukan bimbingan dan diharapkan peranan guru yang berkemampuan dan tenaga jurulatih yang mahir dapat membimbing guru yang lain. Berbanding murid, peralatan mudah alih dan internet bukan sesuatu yang baharu dalam kehidupan mereka. Ini kerana mereka sudah terdedah dengan pelbagai aplikasi dalam talian yang lebih interaktif. Oleh itu, tidak sukar untuk mereka menggunakan pelantar pembelajaran dalam talian ini dan ini merupakan satu cabaran bagi guru untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih menarik. Bagi murid yang tidak berkemampuan serta tiada akses internet, guru yang melaksanakan pembelajaran dalam talian perlu memikirkan kaedah atau alternatif bagi murid terbabit meneruskan pembelajaran. Jika mahu jadikan PDPC e-pembelajaran di negara kita, apakah yang perlu dilakukan? Secara fizikal, masalah kemudahan seperti internet dan pemilikan peranti elektronik seperti komputer untuk setiap murid perlu diatasi terlebih dahulu. Namun begitu, e-pembelajaran juga memberi cabaran yang baharu kepada pendidik dan pelajar. Cabaran kepada pendidik adalah untuk transformasi pengalaman pembelajaran bagi menjayakan transformasi kepada persekitaran pembelajaran secara maya. Cabaran kepada murid pula, mereka harus lebih berdisiplin dan bersedia untuk belajar secara kendiri. Perlu lebih bertanggungjawab terhadap pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Keseluruhannya, murid perlu menghadiri program secara konsisten, beri tumpuan semasa belajar dan memberi komitmen sepenuhnya. Jika murid sendiri tidak komited, maka pembelajaran akan gagal meningkatkan kualiti pembelajaran murid itu sendiri.